join semula. Okay. Kita tengok nombor 1. Cepat-cepat je lah. Dia minta nombor 1 ni find the nth term. Dia nak nth term, maksudnya dia nak Tn ni. Tn sama dengan apa? Okay, sekuen dia bagi 14, 9, 4 in terms of n. Hence, bila ada perkataan hence, maksudnya kita kena guna jawapan yang kita dapat dekat soalan yang pertama. Kita guna cari dulu apa benda n term ni. Lepas tu, kita gunakan Tn yang kita dapat tu untuk cari T ke-21. So, untuk Tn, kita kena tahu dulu apa dia punya A, apa dia punya D. Bila dia nak Tn ni, dia mesti dalam sebutan n lah. N tu kita tak tahu dia berapa. Okay, kita nak dia dalam bentuk n. Tn sama dengan apa? Just isi dia punya A dan D je. So, kat sini, daripada sekuen dia bagi ni, kita nampak A dia berapa? Sekuen dia bagi tu 14, 9, 4. Apa dia punya A, apa dia punya D? Dia keluarkan? A14. Okay, A14, D. Macam nak cari D? -5. D you boleh guna T2 minus T1 ataupun T3 minus T2. Jawapan dia patut sama. So T2 kita 9 tolak 14, you akan dapat -5. Okay, lepas tu kita nak cari Tn. Tn sama dengan A plus N minus 1 D. A equal to 14 plus N minus 1 D. D kita equal to -5. So cantikkan benda Allah ni. Okay, cantikkan dia. 14 tolak 5. Ni expand masuk untuk kedua-dua. Tolak 5 tolak 5N tambah 5. So dia jadi 19 tolak 5N. Okay, itu untuk Tn. So soalan minta, itu question yang pertama. Lepas tu dia ada hence. Hence maksudnya kita kena guna jawapan yang kita dapat ni untuk solve dia. So our Tn is 19 minus 5n. So we need to use that answer to find T21. Okay, Tn kita dapat 19 minus 5n. So our T21 is equal to isi sahaja. N kita sama dengan 21. 19 tolak 5 darab 21. Okay. Tolong bagi tahu apa jawapan dia sebab ada calculator. Amin ada Amin? Ada. Okay, Amin ada tak jawapan dia? Amin mari tak minggu depan? Tak mari saya. Okay, kira ni berapa? 19 tolak 5 darab 21? Negatif 86. Okay. Alright, beres. Thank you. So ni jawapan kita, negatif 86. So jawapan rasanya markah dia kat sini lebih kurang 5 markah. Okay, lebih kurang 5 markah. Lebih kurang lah, saya agak-agak 5 markah. Kat sini kita boleh dapat kat sini 2 ni betul, boleh dapat K1. Okay, jalan kerja formula betul, boleh dapat lagi K1. Jawapan akhir J1. So kat sini lagi K1. Sub betul and then final answer J1. So total markah kat sini lebih kurang 5. Lebih kurang Dia jadi kurang atau lebih. Okay, so ni untuk nombor 1 A and then B pun masih lagi guna formula sama. So sekarang ni untuk soalan tutur dia bagi kod formula mana yang kita kena guna. So yang pertama arithmetic sequence dulu, which is kita akan guna Tn sama dengan A plus N minus 1D. Okay, so yang ni dia minta ke apa? The 11 term. So T11. 11 term ni maksudnya T11 lah. T11 dia bagi tahu kat sini T11 is 52. Okay, T11 kita sama dengan 52. And the 19th term, T ke-19, keluarkan segala informasi yang ada. T19 sama dengan 92. Okay, lepas tu dia suruh cari T ke-1000. Cari T1000 sama dengan berapa? Okay, saya nak ni awak cuba fikir macam mana nak dapatkan T1000. Apa idea dia?
Ada idea tak? Cari A dengan D dulu. Bisa dia. Betul Raja Razarina. Kita cari A dengan D dulu. Mana nak dapat A dan D? Okay, kat sini formula untuk, kita tahu formula Tn sama dengan A plus N minus 1D. Kita ada dua formula kat sini which is untuk T11. So T11 kita, A nya kita tahu apa tapi N tu kita tahulah. N dia 11. So 11 tolak 1 sama dengan 10. So A plus 10D equal to 52. Ini persamaan yang pertama. Okay, this is persamaan yang pertama. Macam kita jawab linear equation tu yang kena solve secara simultaneously. And then satu lagi kita ada A plus 19 minus 1, you get 18. Okay, so ni kita ada dua unknown yang kita tak tahu apa value dia. So untuk solve dua unknown tu kena guna dua equation lah. So ini adalah equation yang kita ada, equation pertama dan equation kedua. Lepas tu solve simultaneously. Sama ada you nak guna elimination ataupun guna substitution, depend pada masing-masing. So dalam case ni saya guna eliminate lah. Saya eliminate saya buat 2 tolak 1. Okay, 2 tolak 1. Kenapa 2 tolak 1? Sebab kalau 1 tolak 2 dia jadi negatif nanti. 10 tolak 18 nanti akan jadi negatif 8. Tak maulah, tak cantik. So saya buat 2 tolak 1 dah. Itu pulang pada masing-masing kan. 2 tolak 1. So dia akan jadi 92 tolak 52 akan dapat 40. Okay, 40 sama dengan A tolak A mati. A tu 18 tolak 10 tinggal 8. So 40 equal to 8D. And then from here, jadikan D sebagai subjek. 40 divided by 8, you get 5. So our D is equal to 5. And then you sub dalam mana-mana equation, sama ada equation pertama ataupun equation yang kedua untuk dapatkan A tu berapa. Okay, terpulang pada masing-masing dan nak guna method apa, eliminate ataupun sub. Untuk exam saya pun tak tahu lagi apa yang diorang nak buat, objektif ke subjektif. Susah jugalah kita nak buat soalan sebab objektif, cara jawab dia lain dengan subjektif. Kalau objektif ni kita memang train awak untuk jawab secara cepat je lah. Tak kira dah dia punya method apa. Tapi tak tahu lagi sekarang, so kita kena fokus dua-dua. Okay, D sama dengan 5, D sama dengan 5, D sama dengan 5. Katakanlah buat nombor 3 kat sini. Okay, lah 3 ke dalam 1 contohnya. Okay, contohnya ikutlah nak guna hak mana dah. So 3 ke dalam 1, we have 52 equal to A plus 10 multiply by 5. So jadikan A sebagai subjek, our A is equal to 52 minus 50, which is A equal to 2. Okay, our A is equal to 2 and our D is equal to 5. Dapatlah A dengan D kita. Dia suruh cari T yang ke 1000. Bila kita dapat information A dan D, tolong update T awak yang baru. Our Tn, the new Tn is equal to 2 plus 5D. It's 2 plus 5D pula dah. 2 plus n minus 1 multiply by 5. Okay, multiply by 5. Cantikkan dia. Jadi 2 tambah 5n tolak 5. So dapatlah negatif 3 tambah 5n. Okay, Tn kita yang baru yang kita dah update value of A dan value of D. Mana dapat value of A dan D? Daripada dua equation dia bagi tu. T11 sama dengan 52 dan T19 sama dengan 92. Daripada dua equation tu kita dapat A dan D. So A dan D tu update semula dalam equation Tn. Okay, so soalan minta supaya cari T ke 1000. So sub N kita sama dengan 1000. Okay, dapatlah value dia berapa. Berapa value dia ni? Negatif 3 tambah 5000. So dia akan jadi apa? 4997. Okay, thank you. 4997.
Okay, boleh baru 2 soalan dah. So untuk soalan exercise 1 ni focusing pada formula Tn sama dengan A plus N minus 1D. Bila kita nak guna dia, bila melibatkan arithmetic dan dia bagi term, 11 term, 19 term. Macam soalan pertama A ni dia bagi N term, dia suruh cari 21 term, 21st term. Okay, lepas tu C ni lain pula soalan dia. So kita tengok soal lah. Dia bagi different situation dah untuk different questions. So nanti awak boleh rujuk balik nak guna yang mana satu untuk soalan yang bagi dalam assignment nanti. Okay, C dia bagi the first 3 terms. Okay, is 2P minus 1, 4P and 5P plus 4. Dia suruh kita cari P. Okay, apa idea dekat sini? Macam mana nak cari P tu? Apa yang kita tahu untuk arithmetic? Okay, PQ. Macam nak cari P? Apa info yang kita boleh guna kat sini? Kalau guna untuk cari D tu? D apa D? Common ratio. Okay, D tu difference kan? Common difference. Macam mana kita cari D? T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Betul. So untuk AP kita tahu, betul. Thank you. T3 tolak T2 sama dengan T2 tolak T1. Ni untuk common difference bagi AP. Kalau GP kita guna per. T3 per T2 sama dengan T2 per T1. Untuk dapatkan dia punya R. Untuk D kita tolak. Okay, hak ni tolak hak ni sama dengan hak ni tolak ni. Dia sama. Ni D, ini D kan. D yang sama. Ini D, ini pun D. Okay, so kita guna ni untuk cari P. Kita buat dulu. T3 tolak T2. So 4P tolak 2P tolak 1. Berhati-hati dengan bracket. Letak bracket sebab dia tolak. Tolak kalau awak tak letak bracket nanti dekat tengah tu pengiraan dia boleh jadi salah. And then, T3 terbalik ni. T3. Tukar. T3 kita yang ni. Okay, ni T1, ini T2, ini T3. Nak guna mana-mana pun. Nak buat T2 tolak T1 pun boleh. Nak buat T2 tolak T1 dulu, belah kiri pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Okay, saya buat T3 tolak T2 dulu. So 5P tambah 4 tolak 4P. Okay, hak ni kenapa tak payah bracket? Tak payah bracket pun tak apa, nak letak bracket pun tak ada masalah. Sebab dia tolak dengan 4P je. Dia tak dekat 4P, dia tak ada 4P tolak 1. Okay, kita concern tolak dengan tolak tu. Sebab nanti dia akan jadi tambah. Nak letak bracket pun boleh. T2 kat sini 4P tolak. Yang ni kena letak bracket. Wajib letak bracket kat sini. Okay, sebab dia effect 2P tolak 1 sebab dia ada tolak 1 kat sini, which is bila you multiply by tolak yang ada kat luar, dia akan jadi tambah. So kita nak avoid careless mistake dekat situ, better letak bracket. Okay, cantikkan dia, jadikan P sebagai subjek. Then we have 5P minus 4P, you get P plus 4 equal to 4P minus 2P, you get 2P and then plus 1. Ni negatif, darab negatif ni dia akan jadi positif. Okay, hak ni dia tolak kat depan, dia tolak 4P tolak 2P dapat 2P and then darab tolak negatif 1 akan dapat positif 1. Okay, sampai situ jadikan P sebagai subjek. Aim kita untuk jadikan P sebagai subjek. So, saya buat, tak apalah. Kita bawa lah P pergi sebelah kiri. P tolak 2P sama dengan 1 tolak 4. So kat sini kita dapat negatif P sama dengan negatif 3. Jadi P kita sama dengan 3. So ini jawapan yang kita dapat. Guna yang ni. Ini formula tak bagi. Kena tahu. Ni untuk AP, arithmetic. Kalau GP, T3 per T2 sama dengan T2 per T1. Kita guna yang ni untuk C.
Okey. Saya teruskan. 30 soalan dah, 30 soalan banyak tu. D. Find the number of multiples of 9 between 100 and 300. Okey, yang ni dia tak bagi, kita kena listkan. Cuba listkan antara 100 dengan 300, kita cuba dapatkan at least 3 nombor pertama dan nombor yang terakhir yang berada dalam range ni. 100 dengan 300, sifir 9 lah maksud dia. Multiples of 9 tu maksudnya sifir 9. Kita fokus pada sifir 9, nombor yang berada di antara 100 dengan 300 yang bila bahagi dengan 9, dia dapat nombor bulat. Bukan pecahan ataupun perpuluhan. Okey, cuba listkan apa nombor pertama lepas 100 between. Lepas tu kita 180 Okey, dia ada beza tau di antara between. Between tu di antara. Bila di antara 100 dan 300 tu tak termasuk. Kena tahu yang tu sebab ada satu lagi ayat yang dia guna from. Kalau dia guna from 100 to 300, kalau dia guna from dan to, ini termasuk. 100 dan 300 tu termasuk. Maksudnya 100 akan jadi A lah dalam kes ni kalau from to. Kalau from to 100, 300 termasuk. Tapi kalau between, di antara 100 dan 300 tak termasuk. Tu beza. Kena tahu beza yang tu sebab dia boleh confusing. Okay, hak ni termasuk 100 dan 300. Kalau between tu tak termasuk. 100 dan 300 tak termasuk dalam siri kita. Boleh dah, sudah. Okey, apa nombor berapa? Lepas 100 yang dalam sifir 9. 80. 118. 80. 117 dengan 120. Betul. Ini nombor berapa? 108 lah. 108 kalau bahagi dengan 9 kan dia boleh kan? 108. Dapat 12. Kan? Dapat nombor cantik kan? So list kita, sequence kita adalah 108. And then the next one is plus 9. 117. Dia at least cari hak pertama dia. Dan yang kedua tu you plus 9 je. Plus 9. And then another one, at least 3 kat sini. 117. Lepas dia, kita ada 126. And then cari nombor yang last. Okay, nombor last. Sebelum 300. Nombor apa sebelum 300 yang boleh dibahagi dengan 9 tanpa baki? Kalau 299, tak. 298. 297. 297. Okey, 297. Okey, 297 lah. Itulah dia. Tu nombor kita. Yang penting dapat nombor pertama dan terakhir. Nombor pertama dan terakhir. Nombor pertama lepas nombor pertama, nombor yang kedua tu kita just tambah 9 sajalah sebab D dia mesti sama. Okey, D dia mesti sama. 117 bila bahagi dengan 9 dapat kan. So D kita kat sini, D kita 9. D kita 9, beza antara satu term ke satu term 9 dan A kita 100. A equal to 100. 108. A equal to 108, bukan 100 dah sebab between tak termasuk. 108 A kita and then D kita sama dengan 9. Lepas tu dia nak cari number. Dia nak cari N. Okay, dia nak cari N. N sama dengan berapa? Apa yang kita boleh buat dekat sini adalah kita tahu Tn. Okay, term yang terakhir. Kita tahu term yang terakhir kita 297. Tapi kita tahu 297 tu adalah term yang keberapa. Okay, so ni benda 108 term yang pertama. 117 term yang kedua. 126 ni term yang ketiga. Ini adalah term yang ke N. 297 tu merujuk kepada term yang ke N. Term yang terakhir.
N tu kita tak tahu berapa, tapi kita dapat dia punya Tn, tentu nombor berapa kita ada, which is 297. And then kita ada A, kita ada D. So next adalah kita boleh carilah dia punya N tu apa. Okay, formula yang kita akan guna kat sini still Tn equal to A plus N minus 1D. Cumanya Tn kita 297, A kita 108. N dalam ni tak tahu. N tolak 1 darab dengan 9. Now we carry out the calculation until we get what is our N. Dia narik kat mana ni? Solving problem by using formula. Okay, so we have 9N minus 9 here. And then 9N equal to 297 tolak 108 tambah 9. So kira dapat berapa tu? So N kat sini dapatlah berapa jawapan? Berapa? 12 tu. 12? 12 Sekejap. 22. 22. Ada 22. Okay, 22. Alright. So ni jawapan kita. N sama dengan 22. Nah, cubanya masalah problem dengan topik ni, biasanya pelajar tak tahu nak keluarkan ke apa maklumat matematik yang dibagi. Lepas tu nak guna formula mana? Tu masalah. Bila dah tahu formula, dah tahu ayat matematik, apa benda yang soalan bagi tu, boleh je dapat jawapan. Cuma trik dia kat situ sikit. Ni. Yang ni soalan dia simple lagi. Biasanya dalam exam soalan dia, kalau assignment tu soalan tu 3-4 baris tak habis lagi. 3-4 baris sikit, 4-5 baris tak habis lagi soalan. Okay, so ni yang D. And then E. Banyak kita terlalu dah. Kat setiap soalan tu lain-lain. Saya rasa yang ni awak boleh kot cuba buat sendiri yang ni. DIY, try buat sendiri yang ni. Lepas tu kita cuba buat F. E tu buat sendiri. Kita cuba buat F. The 9th term of an AP is 6 times the 4th term. Dia bagi persamaan gitu. Okay, buat dia punya matematik, ayat matematik dia. Dia bagi tahu kat sini T9 sama dengan 6 times. 6 kali T ke-4. Okay, tu yang pertama dia bagi. Lepas tu, if the two terms differ by 25, two terms differ by 25 ni maksud dia dua term tu, dua term yang mana? Dua term maksud dia bagi kat sini T4 dengan T9 ni lah differ tu berbeza. Bezanya 25. Find the 15 term. Sudah, kita nak buat apa ni? T4 tolak T9 ke T9 tolak T4? Okay. So kalau logik ni kat sini kan, dia bagi tahu T9 tu 6 kali lebih besar daripada T ke-4. So mestilah T9 tu lebih besar daripada T ke-4. Jadi untuk two terms differ ni kita guna T9 tolak T4 lah. Okay, kita tak guna T4 tolak T9 sebab T4 tolak T9, T9 lagi besar pada T4 lah, logiknya macam tu kan. Sebab T9 6 kali lebih besar daripada T ke-4. Jadi logiknya T9 lebih besar lah daripada T ke-4 tu. That's why untuk the second ayat tu kita buat T9 tolak T4 sama dengan 25. Ni saya ikut logik ni. Okay. Faham tak setakat tu? Nak keluarkan bendalah tu. Boleh? Boleh. Okay, boleh situ. Okay, daripada tu dua yang dia bagi tu kita boleh dapatkan kot dia punya A dan B. Okay, kita try keluarkan untuk yang ni, untuk yang pertama ni dia akan jadi Tn sama dengan A plus N minus 1D. Okay, kita ada N, bila T9, N kita jadi 9, A tak tahu, A plus N minus 1, N kita tahulah apa, D tak tahu. 9 tolak 1 dapat 8, A plus 8D equal to 6 multiply by A
plus 3D. Okay. And then cantikkan dia. Cantikkan dia. Ni buat bawah sekejap lagi. Okay, cantikkan dia dulu. Jadi A plus 8D equal to 6A plus 18D. Okay. And then boleh bawa A pergi sebelah sana lah. 8D tolak 18D sama dengan 6A tolak A. Jadi kita dapat negatif 10D sama dengan 5A. So D kita sama dengan ni A, ni negatif 2. So A sama dengan negatif 2D. Okay, itu yang pertama. Lepas tu tadi kita ada satu lagi equation. T9 tolak T4 sama dengan 25. Okay, T9 tolak T4 sama dengan 25. So ni kita dapat ke apa? T9 tolak T4. Okay, T9 kita A plus 8D tolak dengan A plus 3D equal to 25. Okay. Cantikkan dia lah. Dapatkan. A plus 8D minus A minus 3D equal to 25. Berhati-hati bila tolak, make sure letak bracket lah. Lepas tu mengelakkan careless mistake. Kalau letak bracket, dia punya simbol kat sini. Dia effect simbol kat sini. Simbol kat situ. Bila tolak, darab dengan tolak kat luar, dia akan jadi negatif. Kalau you tak letak bracket, dia kekal positif, which is wrong. Okay, A minus A, matilah A tu, kita ada 5D. 8D minus 3D equal to 5D. So 5D equal to 25. So we get our D equal to 5. So, Kan Madam buat semua ni kan nak cari D je kan. Kalau contoh macam kat situ Madam dah tulis T9 tolak T4. Kalau daripada situ kita buat 25 bahagi 5 terus, sebab 9 tolak 4 5. 25 bahagi 5 terus dapat 5. Oh 9 sebab 9 tolak 4 tu sama dengan 5. Aku 25 tu bahagi 5 terus. Tak payah buat semua. Dia tak apa ke? Boleh juga kan? Boleh juga T9. Boleh juga macam tu. Sebab ni ada 5 term kan? 25 bahagi 5 dapat T5 kan? T6. Boleh juga, boleh. T8, T9. Okey, maksud siapa tadi? Maksud kawan awak tadi, sebab kita dah buat T9 tolak T4, which is di antara T9 dengan T4 ni kita ada 5D. Okay, kita ada 5D. Kita ada D kat sini, D kat sini, ini pun D, ini pun D, ini pun D. So T9 tolak T4 tu sendiri adalah 5D. So boleh dapat terus kat situ 5D sama dengan 25. Terus juga dapat D sama dengan 5. Boleh juga. Kalau dapat bayang macam tu boleh juga. Okay, dapat terus D kat sini sama dengan 5. Mana-mana lah. Yang mana awak boleh bayang dalam kepala otak, tapi make sure bayangan yang betul lah. Jangan dapat yang salah. Okay, thank you. So this is another way. So ada 2 cara kat sini. Terpulang pada masing-masing. Okay. Kita ada, so nak cari A tadi kita dah ada D. D kita sama dengan 5. So untuk dapatkan A, A equal to negative 2 multiply by 5, which is negative 10. So kita ada A, kita ada D, D sama dengan 5, A sama dengan negatif 10. Bolehlah cari T ke 15. Soalan minta T ke 15. Okay, so our T15 is equal to A plus N minus 1D, N minus 1, 15 minus 1 equal to 40. And our D is equal to 5. Lepas tu carilah jawapan dia. Dapat berapa? Boleh tolong? Negatif 10. Dapat 60.
Okay, 60. Thank you. Dapat dah. Soalan dia singkat je. Tapi dia nak 3 benda lah sebenarnya dalam tu yang kita kena dapatkan. Kita kena dapatkan A, kita dapatkan D, barulah boleh dapat T15. Macam nak dapatkan A dan D. So A dan D tu dua unknown. So kita belajar simultaneous equation. Topik 2 tau. Untuk linear equation, bila dua unknown kita kena solve dia using simultaneous equation yang kena ada 2 equation jugalah untuk solve dapatkan 2 unknown tu. Kalau 3 unknown kena ada 3 equation dan seterusnya. Kalau ada 4 unknown 4 equation. Okay, so boleh tak? Bolehkan. Okay, ni awak cubalah buat sendiri. Boleh kok. Okay, 2 ni buat sendiri. Hak ni kita guna TN, basically just TN sahaja. Untuk E dan juga G. Kita pergi sikit lagi. Ni nak guna SN pula. Okay, SN ni formula still lagi arithmetic. Bila diguna arithmetic series ni kita guna SN. SN equal to N over 2 2A plus N minus 1B. Sekejap kita kira ada berapa soalan ni. 1, 2, 3, 4, 5 soalan je. Try 3 at least kedua tu. Okay, find the sum of the first 50 odd numbers. Okay. Tu je soalan dia. Sum of first 50 odd numbers. So you need to come out apa odd number. Odd number tu adalah apa nombor? Odd number tu apa? Odd number maksudnya nombor ganjil kan? Nombor ganjil start daripada nombor berapa? Tak tahu boleh boleh Google. Okay, odd numbers. Kita ada 1, 3. Okay, 1, 3, 5, 7, 9, bla bla bla. Sampailah ke T ke 50. Tak tahulah 50 tu berapa. Okay, tapi apa kita boleh tahu sini? Kita nak tahu A dan D je juga dulu. A dan D. So N kita sama dengan 50. Okay, N kita sama dengan 50. 50 dekat sini referring to our N. So kat sini kita dapat A and then kita boleh cari D. Beza antara satu term ke satu term adalah 3 tolak 1 which is 2. Beza dia 2 bla bla bla. Okay. So ni adalah T pertama, T kedua, T ketiga, So ni adalah T ke 50. Tak tahu berapa tapi dia tak suruh kita cari pun apa last term, tapi boleh cari, tak payah cari pun tak apa. Kita just nak tahu A untuk guna formula SN ni, kita nak tahu N and then nak tahu A, nak tahu dia punya D. A and D, ada A and D boleh guna formula SN. Kita nak S50 dalam kes ni sebab dia nak 50 odd numbers. First 50. So S50 equal to 50 over 2 2A plus N minus 1D. Kira berapa? Sebab nak habis dah. Okay. Berapa? 2,500. Ya, betul. 2500. Okay, boleh kan? Bismillah, pergi okay. Kita pergi lagi sikit. Okay, B how many terms? How many term dia nak term, dia nak berapa bilangan term, dia nak N lah. N sama dengan berapa. Untuk dia dekat sini kita boleh dapat dia punya A. So A kita 5, D kita 2, must be added to get 572. So 572 tu adalah hasil tambah semua sekuen tu. Dia nak tahu berapa sekuen yang kita kena tambah kalau nak dapat 572. So 572 dekat situ merujuk kepada gapo teka.
572 referring to what? SN ku. Betul, bijak awak. Soalan SN. SN kita sama dengan 572. So kita nak cari N lah. Guna formula tu je lah. SN sama dengan N over 2 2A plus N minus 1D. So we get our SN is 572. Kita nak tahu N je sekarang ni. N tak tahu apa. So 2A plus N minus 1D. Cubalah sendiri settlekan dekat sini dapat N berapa jawapan dia. Kira sendiri lah ni dah. Teruskan. So B ni pun teruskan dah. B teruskan. Boleh. Okay. So lagi C. Given an arithmetic progression with S10 equal to 290 and S15 equal to 660, find the first term and the common difference. So this one simultaneous equation juga. Yang ni guna formula Sn equal to N over 2 2A plus N minus 1D. So kita nak tahu A dan D lah sekarang. A tu apa? D tu apa? So untuk tahu A dan D, kena A dan D tu dua unknown. Jadi kena ada dua equation. Mana dapat dua equation tu? Daripada sini. S10 dan S ke-15. Okay, sub sahaja N tu dengan 10 dan juga 15. So S10 sama dengan 10 per 2. 2A plus 9D. Okay, cantikkan dia. This one you get 5. 2A plus 9D. Arithmetic progression 290. 290 kat sini. 290 sama dengan carilah sini, boleh bahagi dengan 5 ni. 290 bahagi 5 dapat berapa? Boleh tak? 290 bahagi 5. 58. Okay, thank you. So 58 equal to 2A plus 9D. This is the first equation. And then you get the second one from S15 pula. Senang je ni, boleh buat sendiri ni. S15 equal to 15 over 2. Then 2A plus 14D. And our S15 equal to 660. 660 bahagi 15 per 2 dapat berapa? Untuk S infinity ni dia punya R kena kurang pada 1 pecahan. Kena dia makin mengecil. Wah ni kan besar kan? Dia kan besar. Tak ada S infinity. Sebenarnya mak ni Y negatif 10 boleh aku tak payah sebab apa Y kuasa 2 sama dengan plus 100 kan. Y sama dengan plus minus 10 lah patutnya kan. Sebab Tak ada statement Y positif ke negatif. Sebab ni kot S5 dia bagi ni kot. Tu lah masalahnya. Sebab kalau tak bagi maksudnya kena ada statement je. Cuma sini aku tak faham. Kena kurang daripada 1 Less than 1 greater than negative 1. Pecahan. Dia jadi pecahan. Dia mesti pecahan. Infinity. Dia tak boleh 2. Okey. Faham. Belum. Kejap. Pada orang hack ke? Kejap. Okey, berapa? 660 bahagi 15 per 2. 88. 88. Okay, thank you. Dua puluh lapan. 88 macam. Sorry. Thank you. Okay, so ni adalah equation yang kedua.
Okay, so awak boleh teruskan lah simultaneous equation sendiri ni. Dapat A, dia punya apa benda A, apa benda B. Dia punya jawapan akhir dah ada dekat last page kan. Awak punya nota yang ada dalam gambar PDT Macbook tu, untuk tutor dia tak ada space kan, dia tak ada space untuk jimatkan ruang supaya you tak payah print banyak muka surat. Saya punya ni ada space tapi dia bagi untuk you all punya version, dia bagi jawapan akhir dekat belakang, so boleh check sendiri. Okay, so ni you teruskan. Try juga ni D dan juga E. So esok kita bincang semula ya. Okay, saya ulang ya. Untuk SN awak cari CDE B pun tak habis tadi kita buat. BCDE untuk exercise 2, and then untuk exercise 1 you dapatkan jawapan untuk G dan E. G dan E dekat. Okey, tu je lah. Nanti saya snap masuk dalam grup. Awak tak sempat buat dah. Okey, esok lusa kita bincang semula. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Thank you, madam. Okey. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Madam, saya nak tanya boleh? Boleh. Yang topik ni memang ada 2 formula je. Topik ni dia ada satu lagi. Dia untuk setiap SN dan juga setiap GP dan juga AP ada 2 formula untuk TN dan SN, tapi dia ada satu lagi formula yang gabung yang boleh guna untuk kedua-dua. Nanti formula tu kita tak jumpa lagi setakat ni, yang TN sama dengan SN tolak SN tolak 1. Ni formula besar yang kita guna, boleh guna untuk kedua-dua, AP dan GP. So basically ada 5 lah, 5 formula termasuk yang ni. Okay. Alright. Lepas. Beres. Thank you, madam. Okay.